أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم، صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seluruhnya terima kasih kepada Yang Datuk Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu muka surat 13. Muka surat 13. Dan sepatutnya malam ni muka surat 14 lah. Muka surat 14. Tapi kita nak review balik sikitnya, iaitu muka surat 13. Dua kewajipan setiap mukallaf. Dua kewajipan bagi setiap mukallaf, iaitu bagi orang yang ada akal dan juga apa? Dan juga telah pun balik. Okey, baik. Bagi orang yang ada akal ni, yang reti tahu beza di antara baik dan juga buruk ni, maka dia perlu mengetahui yang pertama mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia perlu tahu yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala 20 sifat, termasuklah Rasul 4, dinamakan sifat-sifat yang wajib. Dan yang kedua, perkara yang perlu dia tahu ialah mustahil bagi Allah taala ada 20, dan mustahil bagi para rasul ada 4, dinamakan sifat-sifat mustahil. Dan yang ketiga, yang harus bagi Allah taala dan juga bagi rasul, dinamakan sifat harus. Dan dengan dia mengetahui tersebut membawa kepada i'tiqad, kepercayaan dia. Dah tahu kena percayalah. Dah tahu kena percaya. Pasal apa? Kalau tahu tak percaya, bermakna tak ada nilai lah kita mengaji. Tak ada gunalah akal manusia tersebut, kerana apa yang diceritakan, yang dibawakan adalah bersesuaian dengan akal manusia. Jadi wajiblah kita beriktikad, percaya bahawa bagi Allah Ta'ala itu yang mempunyai sifat-sifat yang wajib, maka dinamakan hukum sifat, mengetahui hukum sifat tersebut wujubul wajibat, iaitu sifat-sifat wajib ini mesti ada pada Allah dan juga Rasul. Dan bagi sifat yang mustahil pula, maka kita kena percaya pada hukumnya, iaitu sifat-sifat tersebut ialah mustahil ada bagi Allah dan juga bagi Rasul, dinamakan istihalatul mustahilat. Dan yang ketiga, jawazul jaizat, iaitu segala perkara yang harus
ada ataupun boleh ada pada Allah dan juga pada Rasul. Maknanya kita wajib percayalah semua tu dengan hukum-hukum sifat tersebut, bahawa wajib ada Allah Ta'ala itu bukan hanya pada Allah Ta'ala, bahkan pada manusia sendiri pun kena tahu memang jawapannya ada. Kalaulah pencipta itu sendiri tiada, mustahil adanya manusia ataupun adanya alam ini. Baik, seterusnya kita surat 14. Ke surat 14 kita tengok Tuan Guru kita bawa dengan gambar rajah lagi, iaitu sifat-sifat yang wajib ada 20 bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil 20 mustahil ada pada Allah Ta'ala, dan yang ketiga sifatnya harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuan Guru kita membawakan gambar rajah sifat-sifat yang wajib itu wujub. Dari segi hukumnya ialah mesti ada. Mesti ada. Kalaulah 20 sifat ni pun tak ada, salah satu tak ada, maka rosak habislah segala apa yang manusia boleh percaya dan boleh lakukan. Sebab apa? Contoh, sebagai contohlah, Allah Ta'ala itu tak kekal. Kekal Allah Ta'ala itu bergantung kepada kehendak dia sendiri, ataupun Allah Ta'ala ni kuasa dia terhad, tak boleh. Jadi salah satu daripada sifat 20 tersebut kalaulah tak ada, maka rosaklah segala-gala sifat yang lain. Ada kuasa tapi tak mau, iaitu tiada sifat iradah, kehendak, tak boleh ke? Macam kita lah kan, kita tengok makanan ni banyak, tengok makanan banyak tapi tak teringin nak makan, boleh makan? Semua lauk-lauk tu ada tu boleh makan, tapi kita tak teringin nak makan, maka tak boleh bagi Allah Ta'ala. Maknanya kalau salah satu sifat itu pun tak ada, maka cacatlah pada akal manusia mempercayai bahawa Allah Ta'ala ini tidak sempurna. Jadi pada akal manusia mengatakan wajib kena ada semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 tersebut. Dan pada akal manusia juga mustahil ada bagi segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 tersebut. Mustahil ada. Sebab manusia tahu, macam saya katakan tadi, kalaulah salah satu berpincang ada kecacatan, maka mustahil terus berlaku pada Allah Ta'ala boleh buat macam-macam yang lain, kerana ianya terhad ataupun ianya tidak sempurna. Tak sempurna. Dan hakam juga mengatakan juga hukumnya harus kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu boleh buat dan boleh tak mau buat. Contoh kalau kita katakan hari ini kita tengok yang ada depan kita ni macam-macam. TV ada, mikrofon ada, telefon ada. Hak ni yang kita nampak, yang ni yang kita nampak. Tapi yang kita tak nampak akan datang lagi pun semua dalam pengetahuan dan juga di dalam kekuasaan Allah Ta'ala juga. Cuma kita tak nampak lah ni sebab tak sampai lagi masa dia. Masa dia untuk dikeluarkan benda yang baru sebut masih lagi tak nampak. Benda tu mungkin ataupun harus bagi Allah Ta'ala. Tengok siapa contoh saya katakan. Contoh pada tahun ni, macam-macam perancangan yang dia buat, ataupun kita target macam-macam. Orang bisnes, cara bisnes. Bagi contoh, orang bisnes, cara bisnes, dia punya plan. Dia punya target dia. Tahun ni kita untung bila, tahun ni kita untung berapa, tahun ni kita untung berapa, sebagai contoh. Mai tengok Allah nak bagi kan sekaligus ya, sedah aja Allah tarik balik. Allah tak bagi langsung untung apa pun tak ada. Rugi nak mampus lagi ada. Cerita dia bukan cakap rugi saja, rugi nak mampus dah. Kalau boleh ni, bagai contoh ni, aku rasa silap pula ni, aku punya target sangat ni, punya nak kaya punya ni. Sebagai contoh, tengok Allah uji sat ya. Mungkin bagi Allah Ta'ala, kalau Allah tak datangkan virus ni pun tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah datangkan semua ini nak tunjukkan kepada manusia
Sebenarnya kita ni hamba hanya merancang saja, tapi Allah yang menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut boleh bagi ada, boleh bagi tak ada. Kalau Allah nak bagi tak ada virus ni bila-bila masa pun boleh. Kalau Allah nak bagi lagi banyak pun boleh, tak ada masalah. Allah kata aku hantar virus lain pula. Lagi pening kepala. Pasal apa? Hak duk ada ni pun tak ada virus, nak tak ada vaksin, nak hantar penyakit baru pula. Tak ada masalah bagi Allah Taala. Bagi contoh kita katakan tu. Jadi hukumnya harus tersebut, harus bagi Allah Ta'ala ni, manusia berfikir ni harus bagi manusia ni fikir bahawa Allah Ta'ala ni boleh buat apa saja dan boleh meniadakan apa sahaja sekalipun. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu dawa'an. Tidak ada yang Allah turunkan di atas muka bumi ini penyakit, melainkan Allah datangkan juga penawar. Tapi penawar tak tahu bila. Lah ni manusia ada usaha, buat yang nu, cuba yang nu, cuba yang ni, cuba yang ni. Tu mungkin saja manusia sedang mencuba. Kalau Allah tak mau bagi jumpa vaksin pun boleh, tak ada masalah. Seolah-olah macam lah ni, sampai sekarang bulan 11 masih lagi vaksin belum. Vaksin yang sesuai untuk melawan dengan virus tersebut masih lagi belum sesuai, belum ada. Maknanya Allah tak bagi lagi. Itu yang dikatakan harus bagi Allah Ta'ala tersebut. Kita pun kena fikir macam tu lah. Kita pun yakin bahawa Allah Ta'ala ni harus dia buat sesuatu dan harus dia tak mau buat. Benda sekarang kita tak nampak. Bagi contoh, kita tak nampak ni telefon ni. Dah ni kita tak nampak. Mai suatu hari nanti kita pun tak tahu, boleh jadi telefon pun tak ada lah. Telefon pun tak ada lah. Baik. Habis itu nak guna macam mana? Ni tapak tangan ni. Sapu gel lah contoh kan. Sapu gel lah. Boleh tengok di tapak tangan. Ataupun dia bukan jenis keras lah, jenis lembut macam ayam. Macam ayam. Manalah nak tahu kan, kita tak tahu kan, manalah nak tahu satu hari nanti kan. Jenis boleh lipat gulung pula, gulung. Jadi boh dalam poket akan senang, tak ada masalah apa. Lepas tu pula jenis getah dia boleh buka bagi besar pula, tarik getah tu, buka tu, lepas tu contohlah kan. Manalah nak tahu kan. Mana satu hari nanti kita ni cuma andaian, khayalan kita lah, contohlah saya katakan. Ni lepas ni dia getah ya, buat main getah sama satu buah lampu ni. Gelang pakai gelang getah. Apa dah gelang? Ni bukan gelang tuan Syekh. Yang ni telefon canggih yang terkini 2050. Contoh kan. 2050. Tak salah jauh sangat alamat 2030. 2050 tidak silap tak ada belakang dah. 2030 gagah lagi lah kan. Yang kita ni gelang tu. Gelang tu senang. Buka tekan bagi besar ya, tarik pergi ke belah tu, barik pergi belah ni buka. Lepas tu nak besar mana pun boleh. Siap dia boleh tekan. Ada kunci dia satu ya. Kunci dia guna mulut ya, guna suara ya. Bagi contoh lah kan. Buka macam ni Proton X70 dengan X50. Hari nak hujan sila tutup, dia pun tutup. Contoh lah kan. Panggil apa tu benda tu? Tak tahu apa dia panggil nu atas tu, tutup nu atas tu. Rooftop apa tak tahulah. Kira ni teneri lah. Contoh ada macam tu lah kan. Allahu akbar. Lah ni tak ada siapa boleh percaya. Kalau benda tu orang tunjuk hari ni, tak ada siapa pun akan boleh percaya. Pasal apa? Pasal mustahil. Mustahil sama sekali boleh ada macam tu punya canggih. Sebab apa? Sebab otak manusia tak sampai ke tahap tu lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah tahu pada azali lagi apa yang akan muncul, apa yang akan berlaku dan apa yang akan terjadi. Masa tersebut dia tahu bila akan dikeluarkan. Cuma mungkin ataupun tidak, sama ada aku nak izinkan ada ataupun tak. Benar tu dah ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merancang dan juga berusaha sahaja. Jadi kita katakan bahawa pada hukum akal, segala sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala tersebut, yang 20 tersebut, maka akal manusia pun boleh terima. Akal manusia boleh terima. Bermula daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih.
wahdaniyat, qudrat sampai habis. Kaunuhu mutakalliman. Sebagai contoh kita katakan, kalau manusia ini beranggapan bahawa salah satu itu tak ada, maka mustahillah sama sekali. Sebab apa? Sebab wajib kita percaya sama sekali semua tersebut mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ni tuan guru kita kata apa? Kesimpulannya, bagi hak Allah Subhanahu wa taala mesti 50 sifat ni. Wajib yang kita tahu tentang Allah taala 50 sifat ni. Wujubul wajibat 20, istihalatul mustahilat, mustahil ada bagi Allah taala 20, dan juga yang harus bagi Allah taala bukan 50, 41. Jadi yang harus bagi Allah taala itu satu. Baik. Orang tanya pula. Orang kata, Ustaz, hak wajib tu tak apalah 20. Tapi pasal apa kita kena tahu juga yang tak wajib, yang mustahil ada tu? Mustahil ada 20 tu perlu. Mengapa perlu diceritakan? Yang sifat yang berlawanan dengan wajib tu, kalau tak cerita pun, maknanya kita tak boleh kalau kita cerita bahawa sifat Allah Ta'ala ni hanya 21 ya. Contohlah kan, maknanya bila 21 ni wajib kena percaya, lain daripada tu tak sebut pun tak apa. Contohlah, betul tak? Bila ada, lawan dia tak ada. Jadi akal manusia dah boleh terima. Akal manusia dah boleh terima dah bahawa bila ada, lawan dia tak ada. Pasal apa kena juga bahawa kita kena yakin dan juga percaya bahawa juga 20 sifat berlawanan itu mustahil ada. Dah, yang tu nak bagi kita mudah faham bahawa dengan sifat Allah yang Allah Ta'ala yang wajib kita percaya bahawa ada tersebut, kalau ada orang main bawa macam ni, kita kena lawan dengan dia bahawa hanya ada tersebut. Kalau kita sebut saja ada, maka orang takkan faham, sebab bukan semua orang akal manusia yang sama seperti mana syariat Allah Ta'ala turunkan, iaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hukum anjing dan juga babi haram. Pasal apa Allah cipta babi dengan anjing kalau dah benar tu haram? Buat apa Allah tak cerita? Allah cerita bawa hak anjing, tak payah duk cerita lah anjing dengan babi tu. Pasal apa? Allah kata makanlah binatang yang ada saja. Sebagai contoh. Jadi Allah cipta yang ada sajalah cerita dia. Tetapi tak, Allah datangkan juga benda yang haram tersebut supaya manusia tahu, ini benda ni aku larang. Jadi bersamaan dengan mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama pun membahaskan perkara ini, mengatakan bahawa bila ada yang wajib, barulah ada yang mustahil. Mustahil ada pada Allah Ta'ala. Maknanya ada perkara yang mustahil ada pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jadi kalaulah ada orang kata cukup mengaji sifat 20 hak wajib, betapa dah. Hak mustahil tu, bila kata ada wajib hak ni, hak lain tu semua mustahil belaka. Contohlah kan. Tapi manusia tidak semua boleh memahaminya. Yang kata tak ada tu macam mana? Yang kata berdirinya Allah Ta'ala tu macam mana? Berbanding dengan Allah Ta'ala tu sendiri, iaitu dikehendaki oleh manusia tu macam mana? Itu antara perkara-perkara yang perlu kita fahami dengan jelas, bahawa bagi Allah Ta'ala tersebut sifat wujubul wajibat, istihalatul mustahilat dan jawadul jaizat, semua itu adalah milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu dan wajib kita kena beriktikad. Yang mustahil itu pun tak ada. Bukan bermakna kita mengaji yang mustahil tu nak mengatakan bahawa ada pada Allah Ta'ala. Ada. Kita mengaji yang mustahil tu nak bagi tahu kata benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Maknanya Allah itu tiada, Allah itu tidak kekal, Allah itu tidak sedia, Allah itu ta'adud berbilang-bilang. Kalau kata pula berbilang-bilang, Tuhan berbilang-bilang, dinamakan rantaian, iaitu tasalsul.
Nah, Allah ni cipta kawan ni, lepas tu jenak cipta kawan ni pula cipta yang lain pula. Adanya Tuhan yang berbilang-bilang tersebut jugalah mustahil bagi manusia menyucikannya bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akal manusia ni, akal manusia ini apa yang dibawakan oleh para alim ulama boleh menerimanya. Sebab apa? Sebab para alim ulama dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, maka manusia yang serendah-rendah manusia sekalipun boleh menerima hakikat apa yang diceritakan tersebut. Dari segi adanya tersebut, dari segi sedianya tersebut, dari segi kekalnya tersebut, semua itu manusia boleh menerimanya sama sekali. Kalau manusia tak boleh terima salah satu daripada salah satu sifat yang diceritakan ataupun yang dibawakan oleh para alim ulama tersebut, maka itu tergolong di kalangan orang-orang yang tidak sampai ke tahap yang sebenar, iaitu mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut dengan sempurna. Jadi kita sebagai hari ini kita menuntut ilmu, kita perlu yakin dan juga percaya dengan segala sifat-sifat tersebut tanpa berbelah bagi, tanpa rasa ragu-ragu ataupun tanpa rasa wah-wah, dengan segala sifat 20 tersebut. Dan juga kita perlu yakin juga sifat Allah yang mungkin itu, yang harus tersebut, dia boleh bagi ada dan dia boleh bagi tiada, supaya kita jelas dalam ilmu tauhid 41 sifat ini tidak akan bergoyah sama sekali seandainya ditanyakan ataupun kita membicarakannya dengan orang lain. Karena ini asas dalam ilmu tauhid. Baik, seterusnya muka surat yang ke-15, mengenal makhluk. Makhluk ni apa dia? Kullu ma huwa siwallah. Makhluk ialah selain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala, semuanya makhluk. Itu dinamakan makhluk. Tak kira lah syurga ke, neraka ke, arash ke, apa saja sekalipun, semuanya adalah makhluk. Iaitu makhluk ni ialah diciptakan ataupun ciptaan. Bila sebut makhluk adalah ciptaan, maknanya siapa yang cipta? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan makhluk. Makhluk ialah kullu ma huwa siwallah, iaitu selain daripada Allah Taala, maka itulah dinamakan makhluk. Dan makhluk ini para alim ulama membahaskannya kepada 4 perkara. Yang pertama, mungkin, iaitu sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Ada dan tidak ada sama berat. Ia boleh berubah daripada tiada kepada ada atau sebaliknya. Allah lah yang menentukannya. Yang dikatakan sifat yang pertama mungkin. Mungkin tersebut ialah boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, dan dia sama berat. Maknanya benda tersebut adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dia boleh buat dan dia boleh tak mau buat. Itu yang kata mungkin. Yang kata mungkin. Yang kedua ialah kaun. Kaun ni apa dia? Iaitu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang maknanya yang kita duk tengok ni, yang kita boleh nampak. Yang kita boleh nampak ni. Sesuatu yang baru, gelas ni, ayak, pinggan, meja. Ni yang kita boleh nampak. Yang kedua, hadis, benda yang baru. Sebelumnya tiada, maka hari ini baru ada. Ataupun sebelumnya ada, lepas tu tak ada. Itu dinamakan hadis. Benda yang baru. Bila sebut baru ni, semualah
termasuk yang dikatakan makhluk tadi ni selain daripada Allah Ta'ala ni semua makhluk lah. Bila sebut makhluk ni ialah benda yang baharu. Bila sebut baru ni, hari ni kita dapat duit ni, kita keluar, mana benda tu baru, kita dapat, kemudian kita bagi kat orang. Esok pula orang lain pula bagi kat kita, dan lusa pula bagi kat orang lain pula. Benda yang baharu. Dan yang terakhir ialah alam, sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, melibatkan jirim dan juga arad. Jirim ini ialah melibatkan jisim, iaitu sifat benda adalah termasuk alam. Jirim ni ada yang, bila sebut jirim ni ada yang ni kita boleh nampak. Kita boleh nampak ni jirim ni. Kita boleh nampak ni, nampak tiang dan sebagainya, nampak kipas, itu namakan jirim. Jisim pula benda yang kita tak boleh nampak je duduk dalam tu, yang membentuk suatu benda tersebut. Contoh kita katakan kipas bergerak, kita nampak ke bergerak? Bergerak tu perkataan bergerak. Contoh buah nyok jatuh, yang kita nampak ke nyok jatuh tu, nampak ke? Tak. Perkara pada akal manusia kata dia tu jatuh ya. Buah nyok tu jatuh saja. Yang jatuh tu buah nyok, tapi jatuh tu nampak tak? Kita tak nampak. Bola bulat, yang kita nampak tu bola bulat tu kita tak nampak. Tu yang dikatakan amrun i'tibari. Kita hanya iktibar bahawa daripada atas turun bawah jatuh. Contoh kawan tu naik tangga, yang naik tu, contoh yang naik tu orang tu, tapi naik tu nampak tak? Kita tak nampak. Naik tu kita tak nampak. Cuma kita tahu bahawa kita mengaji bahawa dia tu naik, nampak. Kita nampak dia tu, cuma kita tahu oh dia naik. Kalau orang tanya dia mana, kita tunjuk itu. Tunjuk, contoh lah kan, tunjuk saja. Orang kata dia naik dah. Habis tu nak kata apa lagi? Lompat. Kan contohlah kan. Contohlah kan. Jadi itu kita nampak dia naik, tetapi perbuatan naik tersebut, iaitu naik tersebut tak ada. Yang paling jelas lagi senang kat kita sendiri, iaitu akal. Kat kita sendiri. Otak ada, akal ada. Ni harap otak yang besar tapi akal kecil. Contohlah kan. Harap otak kepala yang besar tapi akal punya lah kecil. Contohlah. Jadi cuba kita bayangkan bahawa akal tersebut kita tak nampak. Macam mana dia berfungsi. Naik, kita sebut saja pada perkataan, tetapi naik tu kita tak nampak. Jatuh, buah nyok jatuh, buah pelan jatuh, kita nampak buah tu jatuh, tetapi cara apa yang jatuh tu kita saja yang sebut bahawa ianya jatuh. Tu antaranya. Amrun wujudi dan juga amrun i'tibari. Wujudi itu dia kita nampak pokok pelam dan ada buah. Buah itulah yang kita duk nampak secara jelas, tetapi bilanya jatuh, kita sebut dia jatuh sebut hanyalah pada perkataan sahaja. Tapi dari segi asalnya kita pun tak tahu. Nak kata tak tahu macam mana? Sebab kita nampak je jatuh. Jatuh sampai ke atas bumi, atas tanah. Itu antaranya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengenal makhluk Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan 4 perkara ini, iaitu yang mungkin ialah yang dikatakan oleh para alim ulama, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, dan ianya sama banyak. Kerana bukan dengan pilihan manusia. Mungkin itu ialah bagi hak Allah Ta'ala sahaja, bukan bagi hak manusia. Kita ni nasi tu ada, contoh nak makan nasi tak? Nak makan tak? Hak tu bagi akal manusia. Sebab kita duk tengok di depan kita. Kalau kita makan sebab kita lapar, kalau kita tak mau makan sebab kita kenyang, ataupun kita tak makan pun ada sebab dia. Bagi contoh, mungkin tengok tak sedap, bagi contoh. Tetapi
Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah apabila kita dapat melihat sesuatu perkara tersebut, itulah yang dikatakan mungkin. Dan jika benda itu dah ada, ianya tiada, maka itulah juga mungkin bagi Allah Ta'ala meniadakan sesuatu perkara tersebut. Dan yang kedua ialah kaun, seperti yang saya katakan tadi, semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah ciptakan. Dan yang ketiga ialah hadis. Hadis ni baru ni senang lah. Bila sebut baru ni senang. Sebab apa? Daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Yang tu dikira semua yang baru. Kita jumpa dia kemarin, baru sembang dengan dia, tengok-tengok orang habat hari ni tak ada dah. Itulah benda yang baru. Dari segi manusia dan segala makhluk yang lain ni, semuanya baharu. Itu dinamakan makhluk. Sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan adanya itu tidak sama di antara sesuatu. Dan juga selain daripada tidak sama, dia mempunyai sifat yang baharu daripada tak ada kepada ada. Contoh kita katakan cahaya matahari. Asalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dalam penuh kegelapan. Gelap semua. Daripada tak ada, gelap. Maka barulah Allah datangkan dengan matahari untuk memberikan cahaya penerangan, cerah kepada seluruh alam ni. Cuba kita bayangkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Matahari duduk jauh mana hala, jauh sangat. Itu pun kita masih lagi dapat rasa baharnya di atas muka bumi ni. Bayanglah. Jauh mana hala dah belum. Kita tengok matahari Allah kecil ya. Sebab apa? Sebab manusia nampak daripada jauh lagi besar, benda tu lagi kecil. Tetapi Allah kurniakan kepadanya kekuatan tersebut, cahaya bahar dia tu sampai ke atas muka bumi ini. Bukan saja sekadar menerangi alam ini, tetapi juga memberikan haba kepada manusia. Tu tumbuh-tumbuhan memerlukan daripada cahaya matahari untuk dia hidup. Manusia tak ada cahaya matahari pun dia boleh hidup, duduk dalam gua. Contohkan duduk dalam penjara, lampu apa tak, contohlah kan. Allahu Akbar. Tapi tak boleh juga. Dan tak boleh, sifat manusia pun tak boleh juga seperti mana tumbuh-tumbuhan. Hadis, daripada tak ada kepada ada, ataupun daripada ada kepada tak ada. Itu dinamakan benda-benda yang baharu. Tak kiralah apa sekalipun. Sebab itulah kadang-kadang kalaulah apa yang kita ketahui ataupun kita tengok, kalau berlaku sesuatu perkara yang kita tak suka ataupun kita tak suka dengar, tak suka tengok sekalipun, semua itu benda yang baru saja. Kadang-kadang kita nak berkelahi, nak marah pun fikir dulu. Beli kereta tak mau bagi calak langsung, benar? Beli kereta habaq dah. Siapa pun jangan bagi calak. Tak pun minyak penuh tak mau bagi kurang. Nak buat macam mana? Kan? Minyak penuh ni habaq siap nah. Jangan bagi kurang walaupun satu takah. Habis tu nak pergi mana tu? Daripada sini nak pergi bukan daripada kuah ni, nak pergi pada Madinah, tong pergi ayam hangat patah balik mai bukan kuah. Dia kata minyak hampa naik lah macam mana pun, janji minyak dengan bagi kurang. Daripada penuh hak kubuh full meter tu, mana nak boleh. Nah dah guna mestilah tu dinamakan hadis, benda yang baharu. Benda yang baru. Bila baharu ni daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Itu yang dinamakan hadis. Alam ini ialah sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, iaitu jirim, benda yang kita boleh nampak, dan juga arat, iaitu sifat benda tersebut. Sifat benda kalau kita mengaji ada 3. Sama ada dalam bersifat pepejan, ataupun dalam sifat cecair, ataupun yang ketiga dalam sifat apa dia? Pepejan. Jirim tersebut contoh besi.
bersih ni, pekerja dia duduk himpun duduk sekali. Duduk sekali. Jadi sebab itulah dia jadi kuat macam ni kaca ni. Yang kedua, ayat bersifat cecair. Dia boleh mengambil bentuk. Jirim ni macam ni macam ni lah. Tapi bila sebut mai ke ayat ni, dia ambil bentuk. Dia boleh pergi. Kalau bentuk macam mana sekalipun, dia ikut je. Yang ketiga apa dia? Dia. Gas. Bentuk gas. Rawak. Dia pergilah macam mana pun. Macam udara kita ni lah. Kita tak tahuan. Cuma harap dengan kipas dengan aircon ya. Kalau kipas aircon tak ada, ya nak, Allahu Akbar. Cuba bayang hangat nak mampu, peluh tak tahu nak apa. Kalau aircon pun tak ada, kipas pun tak ada. Sedangkan kita tak nampak pun. Kita tak nampak pun angin tu mai. Allahu Akbar. Kita tak nampak pun. Allahu Akbar. Tetapi kita dapat rasa benda tersebut. Jadi dinamakan alam ini mempunyai jirim, iaitu suatu benda, dan juga dia ada sifat-sifat bagi benda tersebut, dinamakan juga alam. Allahu Akbar. Banyak lagi benda sebenarnya yang akan kita bincang nanti. Kita tengok tajuk-tajuk yang lain, muka surat yang lain, kita akan jumpa dengan lebih jelas lagi lah. Saya tunjuk contoh saja. Jirim, jisim, kemudian arak dan sebagainya ni banyak lagi sebenarnya. Arak ni kalau surat 516 tu tunggu kita kata berdasarkan tempat, kemudian masa dan sebagainya. Jirim ni ada yang menggunakan yang lembut, ada yang menggunakan yang panggil apa? Yang boleh kasar dan sebagainya. Itu maksud dia. Dari segi arak ni kita akan bincang muka surat seterusnya ialah bagi terhadap tempat dan sifat-sifat benda tersebut. Wallahu a'lam. Jadi saya bukakan ruang soalan jika ada soalan, silakan. Ada lagi soalan? Ada soalan? Ya, ada soalan? Ada? Tak ada? Kalau tak ada lah. Tak ada, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada. Minggu depan saya ada kursus di Sungai Petani. Minggu depan insya-Allah kemungkinan besar tu tak ada lah. Kemungkinan besar tu tak ada sebab saya ada kursus di Sungai Petani insya-Allah. Cuma hari Jumaat ni ada macam mana? Hari Jumaat ni insya-Allah ada, iaitu kita buat forum Maulidur Rasul. Tapi insya-Allah lah yang ada dekat 2 orang ya. Buat mini forum 2. Seorang lagi tu dia tak boleh nak mai. Jadi kita tinggal buat mini forum pun tak apalah. Mini forum pun okey juga. Tapi insya-Allah lah masa tu sama juga, silap-silap tak cukup masa kawan ni nak cakap, kawan ni nak cakap. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah pada hari Jumaat nanti kita akan buat sedikit mengenai mini forum. Jadi dijemput semualah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian yang mempunyai kelapangan hari Jumaat malam Sabtu. Insya-Allah kita buat mini forum. Tak apa, jangan risau. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa pun malam itu pun ada disediakan makan. InsyaAllah nanti saya confirm balik dengan ayah anda. InsyaAllah. Jadi insyaAllah, jadi tak risaulah. Ada juga ada di sponsor makan. Alhamdulillah. Bukan ayah anda buat, tak payah. Nanti saya confirm balik. Saya confirm balik. Tapi mereka cadang macam itulah, mereka nak buat sedikit apa entah panggil apa, bungkus-bungkus lah bagi kat kita ni, tapi tak tahulah apa yang tu. Tapi insya-Allah. Jadi cadangan tu tersebut pada hari Jumaat malam Sabtu ni, mini forum Maulidur Rasul tersebut bersama dengan parlimen. Jadi parlimen lah nak sponsor makan tu. Alhamdulillah lah, insya-Allah. Bab makan tu jangan tanya saya lah nak makan apa. Kau kena tengok-tengok makan angin belakang nasi lah. Nak buat apa lagi, nak kata macam mana kan. Tapi insya-Allah lah. Takat yang saya bincang tu insya-Allah
Mereka pun teringin nak turut serta, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya mohon kemaafan di atas segala salah silap, terkasar bahasa, semua itu daripada diri saya sendiri. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum bi sairil muslimin muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Marilah kita tutup malam kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.